Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri, hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya Umairah Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 14 Oktober 2022. Dewan Undangan Negeri Pahang dan Perlis dibubarkan hari ini sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya dua negeri ini diadakan serentak dengan pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, beliau telah menghadap Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Rabu lalu untuk memohon limpah perkenan baginda bagi membubarkan DUN ke-14. Beliau berkata Tengku Hasanal telah berkenan agar DUN Pahang ke-14 dibubarkan berkuat kuasa hari ini selaras Fasal Kurungan 2, Perkara 26 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang. Sementara itu di Perlis, Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulain berkenan membubarkan DUN negeri itu selepas menerima menghadap Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man dan Speaker DUN Perlis Datuk Hamdan Bahari di Galeri Diraja Arau petang semalam. Azlan berkata pembubaran DUN Perlis mendapat perkenan Tuanku Said Sirajuddin. Dalam sesi menghadap hampir 1 jam itu, Raja Perlis juga telah disembah maklum mengenai persidangan khas DUN Perlis yang telah meluluskan secara sebulat suara pindaan kepada Undang-Undang Tubuh Negeri berkaitan peruntukan rang undang-undang anti lompat parti. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad selesai menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta tengah hari tadi. Sarani memasuki pekarangan istana pada pukul 11.50 pagi sebelum kenderaan yang dinaikinya dilihat beredar kira-kira 30 minit kemudian. Turut dilihat memasuki pekarangan istana, kenderaan dinaiki Penasihat Undang-Undang Negeri Perak, Datuk Azmi Shah Zainal Abidin dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Ahmad Suwadi Abdul Rahim. Sarani yang ditemui media sebelum itu memaklumkan yang beliau dititahkan menghadap baginda namun tidak mengetahui sama ada ia berkaitan dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Perak atau perkara lain. Sehingga kini pihak Istana Perak belum mengeluarkan sebarang pemakluman sama ada Sultan Nazrin perkenan pembubaran DUN Perak atau sebaliknya. PAS akan menggunakan logo parti itu di 3 negeri iaitu di Terengganu, Kelantan dan Kedah dalam PRU15 tetapi menyerahkan kepada negeri masing-masing untuk menggunakan simbol Perikatan Nasional PN. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi menegaskan PAS menggunakan simbol sendiri kerana parti itu mempunyai sokongan kuat di negeri-negeri berkenaan. PAS juga akan berbincang dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia mengenai keputusan parti itu menggunakan simbol-simbolnya tersendiri. Parti itu juga semalam memutuskan tidak akan membubarkan DUN di Kedah, Kelantan dan Terengganu bagi membolehkan pilihan raya serentak diadakan. Keputusan penggunaan logo itu berlawanan pengumuman pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Julai lalu yang dilaporkan berkata Bersatu dan PAS sudah membuat keputusan untuk menggunakan logo PN pada PRU15. Seorang buruh kasar direman 5 hari kerana disyaki mengedar dadah jenis heroin di kawasan Kuala Sepetang dan Batu Kurau Taiping sejak Februari tahun ini. Ketua Polis Daerah Taiping, Assistant Commissioner ACP Razlam Abdul Hamid berkata, sepasukan anggota polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Daerah Taiping telah membuat serbuan di sebuah rumah di Matang, Kuala Sepetang kira-kira jam 1.30 pagi pada Khamis semalam. Tambahnya, hasil pemeriksaan di dalam rumah tersebut telah menjumpai 3 beg plastik berisi 59 paket plastik lutsina dadah jenis heroin dengan anggaran berat 2.549 kilogram. Ujarnya, suspek yang berusia 51 tahun itu mempunyai 5 rekod lampau berkaitan salah laku jenayah dan 4 berkaitan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Hai, Assalamualaikum.
Assalamualaikum, saya Nora Syikin, kru My Salam dari Hospital Kuala Kubu Baru. Ia sangat penting. Dengan melalui saluran My Salam ini dapat menangani risiko kehilangan punca pendapatan yang dihadapi oleh golongan B40. Ia setuju di mana dapat mengurangkan beban kewangan yang dihadapi oleh golongan B40. Pada pendapat saya, ia patut diteruskan dan menambah baik dari semasa ke semasa untuk keperluan penerima B40. Kita kembali lagi. Polis membongkar kegiatan memproses dadah jenis heroin yang didalangi pasangan suami isteri dalam sebuah di dua lokasi berasingan di Gelugur dan Bayan Lepas Selasa lalu. Dalam operasi itu, polis turut merampas heroin seberat 4,530 gram, pil yaba 309.54 gram, kafein 14,880 gram dan peralatan memproses dadah dianggarkan bernilai RM81,330. Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Sofian Santung berkata, suspek lelaki yang juga warga tempatan bekerja sebagai penyembelih ayam di Pasar Balik Pulau manakala isterinya adalah warga asing. Menurut Sofian, hasil soal siasat, polis menyerbu sebuah rumah sewa pasangan terbabit di Kampung Bukit Bayan Lepas yang dijadikan sebagai makmal memproses heroin. Rumah itu dipercayai dijadikan makmal memproses dadah heroin sejak awal Januari lalu. Seorang pekerja kilang warga Nepal ditemukan mati dengan kesan kelar di tangan dalam kejadian di sebuah premis kawasan perindustrian Kintajaya semalam. Mayat lelaki berusia lingkungan 30-an itu dijumpai di atas bumbung premis yang dijadikan asrama pekerja kira-kira pukul 8 malam. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, siasatan awal di tempat kejadian menjumpai kesan darah di atas katil dan lantai bilik si mati hingga ke bahagian ruang tamu dan bilik rakan serumahnya. Sebilah pisau turut dijumpai dalam jarak 3 meter dari lelaki itu, namun tiada kesan pergelutan didapati berlaku dalam rumah tersebut. Tambah beliau, mayat si mati dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Raja Pemaisuri Bainun untuk bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah kes cacar monyet di seluruh dunia kini melebihi 70,000 dan memberi amaran bahawa penurunan kes baharu tidak bermakna orang ramai kini boleh leka. Bilangan kes di beberapa negara di benua Amerika Syarikat semakin meningkat pada minggu lalu dan situasi tersebut adalah masa paling berbahaya dalam usaha menangani wabak cacar monyet. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata lebih 70,000 kes telah dilaporkan kepada Agensi Kesihatan PBB berkenaan tahun ini bersama 26 kematian. Menurutnya, WHO kini sedang bekerjasama dengan negara-negara di dunia untuk meningkatkan kapasiti ujian dan memantau tren jangkitan cacar monyet. Ujarnya, cacar monyet kekal sebagai darurat kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan masyarakat antarabangsa seperti COVID-19. Peningkatan jangkitan cacar monyet dilaporkan sejak awal Mei lalu dalam kalangan lelaki yang melakukan hubungan sejenis di luar negara benua Afrika iaitu lokasi ia sudah lama menjadi endemik. 18 orang termasuk 12 kanak-kanak maut apabila sebuah bas yang membawa mangsa banjir dari Karachi ke wilayah Sid terbakar di Lebuh Raya kemarin. Penumpang seramai 80 orang itu merupakan mangsa banjir yang dipindahkan ke Karachi selepas hujan lebat menenggelamkan kampung mereka di Kaipur Natan Singh, wilayah Sid. Kejadian itu berlaku pada waktu malam berhampiran balai polis di Bandar Noraibat dan sekurang-kurangnya 17 mayat telah ditemui dalam bas berkenaan. Timbalan Penguasa Polis Noraibat Wajid Tahanim berkata bahawa kebakaran yang menyambar keseluruhan bas itu dipercayai berpunca daripada lita pintas dalam penghawa dingin. Dalam pada itu, banjir monsun yang diburukkan oleh perubahan iklim telah melanda Pakistan selama beberapa bulan dan meranggut sekurang-kurangnya 1,700 nyawa.
Pengambilan semua saham 4 syarikat lebuh raya iaitu Kesas, Sprint, Litrak dan Smart oleh Amanat Lebuh Raya Rakyat Berhad ALR telah diselesaikan dalam perjanjian yang bernilai lebih 8 bilion ringgit. Lingkaran Trans Kota Holding Berhad, Litrak, Gamuda Berhad dan Kumpulan Perangsang Selangor Berhad KPS memberitahu Bursa Malaysia perjanjian jual dan beli saham SSPA menjadi tidak bersyarat pada 13 Oktober 2022 susulan penunaian syarat duluan yang ditetapkan dalam setiap SSPA setiap pelupusan. Syarikat pegangan konsensi itu berkata setiap pelupusan selesai pada 13 Oktober lalu mengikut terma dan syarat setiap SSPA. Walau bagaimanapun pada tarikh perjanjian itu selesai menurut terma dan syarat setiap SSPA, Gamuda, Litrak dan KPS sebagai syarikat pegangan konsensi Kesas, Sprint dan Litrak masing-masing menerima sebanyak 2.21 bilion ringgit, 3.7 bilion ringgit dan 863 juta ringgit daripada ALR. Ketidaktentuan pasaran saham dan ringgit dijangka berterusan sehingga pembentukan kerajaan baru selepas PRU15. Pakar ekonomi menjangkakan pelabur akan terus mengambil sikap tunggu dan lihat sebelum membuat sebarang pelaburan dalam tempoh berkenaan. Pakar ekonomi juga pensyarah kanan City University Malaysia, Profesor Madya Dr. Abu Sofyan Yaakob berkata, apabila parlimen dibubarkan, negara hanya ada kerajaan sementara di mana sebarang keputusan berhubung dasar tidak dapat dibuat. Tambahnya, pembentukan kerajaan yang stabil selepas PRU15 mampu mengembalikan keyakinan para pelabur sekiranya polisi atau dasar baharu diumumkan kelak lebih mesra pelabur. Dalam pada itu, Bursa Malaysia dan ringgit menunjukkan tren kejatuhan untuk hari keempat berturut-turut selepas pembubaran Parlimen 10 Oktober lalu di mana bursa jatuh 7.21 mata ditutup pada 137.3.36. Jurgen Klopp yakin dengan kemenangan besar 7-1 ke atas Rangers dalam Liga Juara-Juara semalam telah merubah mood Liverpool menjelang pertemuan dengan Manchester City Ahad ini. Mohamed Salah juga kembali menemui sentuhan berbisa apabila meledak hat-trick terpantas dalam sejarah kejohanan untuk meletakkan Reds sebelah kaki ke peringkat kalah mati. Seri 1-1 pada babak pertama, Liverpool menonjolkan prestasi hebat di separuh masa kedua dengan meledak 6 gol untuk memberi kekalahan terburuk buat Rangers di Ibrox. Sementara itu, Reds kini menghuni tangga kedua kumpulan A dengan 9 mata, 3 mata di belakang Napoli yang mara ke peringkat kalah mati selepas menundukkan Ajax 4-2. Pelumba Colombia Ivan Ramiro Sosa dari pasukan Movistar Team menakluk perlumbaan yang terkenal dengan jolokan peringkat ratu iaitu peringkat ketiga Le Tour de Langkawi LTDL 2022 dari Putrajaya ke Genting Highlands semalam dalam masa 3 jam 25 minit 31 saat. Bagi naib juara peringkat ketiga semalam dimenangi Hugh Carty dari pasukan EF Education Easy Post manakala Ana Augusto Rubio Reyes yang mewakili Movistar di tempat ketiga. Sementara itu, pelumba negara Nur Aiman Zarif dari pasukan Terengganu Polygon Cycling TSG mengekalkan jersey merah selaku Raja Bukit selepas menakluk 2 zon pendakian di Tekali dan Lookout Point Ampang. Pada masa sama, LTDL 2022 yang berbaki 5 perlumbaan menyaksikan peringkat keempat hari ini yang melibatkan jarak sejauh 137.9 km dari Sabak Bernam ke Merujaya. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 15 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umairah Wahid. Assalamualaikum dan salam sejahtera.